Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak sambung lagi pelajaran solat dengan tajuk Takbiratul Ihram, iaitu rukun sembahyang ketiga. Apa dia Takbiratul Ihram ni? Takbiratul Ihram ialah lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangan ya, Takbiratul Ihram ni. Itu lafaz menyebut Allahu Akbar ni. Wajib kata seorang yang berupaya mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Jadinya biasanya jarang cikgu kan jumpa lah. Kalau sembahyang yang dah dapat nyebut lafaz Allahu Akbar ni, kejarangan. Tapi mustahil ada. Sebab tu ada masalah timbul di sini ni. Tapi mustahil ada. Tapi biasanya orang tua pebaik. Kanak-kanak pebaik, ia dapat menyebut lafaz Allahu Akbar ni. Okay. Beberapa hukum berkenaan dengan takbiratul ihram ni. Di sini ada sah sama tidak sahnya. Ya. Di mana yang sahnya, tadi lihat dulu yang pertama, lafaz Allahu Akbar ditambah. Ditambah dengan sifat yang tidak mengubah nama Allah. Seperti berikut. Jika takbiratul ihram diceraikan oleh alif lam al, seperti menyebut Allahul, ada alif lam sini, ini arah akbar ni. Allahul Akbar. Yang pertama. Kemudian yang kedua titik, jika takbiratul ihram itu ditambah satu atau dua sifat Allah, seperti menyebut Allahul Jalilul Akbar. Nampak ni satu sifat Allah. Sifat Allah ni Jalil. Baru satu sifat tu. Atau Allahu Ar-Rahmanur Rahim Akbar. Dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ditambah satu atau dua sifat. Ini sah. Kan tadi melihat tadi di kolom yang cuba baca ni, yang sah ni boleh dipakai kalau menambah alif lam ataupun dua sifat. Okay. Yang tidak sahnya di sini, lafaz Allahu Akbar diganti dengan lafaz yang lain. Diganti dengan lafaz lain seperti Ar-Rahmanu Akbar. Allahu Akbar asalnya ditukar Ar-Rahman, walaupun ini sifat Allah, nama-nama Allah. Tidak sah. Kemudian Allahu Kabir. Kabir pun tidak sah. Ataupun Allahu Azim. Ataupun Allahu A'zam. Kabir artinya besar, Azam pun besar, iaitu Maha Agung. Maha Agung ini ada berada dengan Kabir, Akbar, besar. Jadinya pun tidak sah, diubah-ubah. Diubah-ubah. Kemudian kita lihat masalah nombor 2. Yang tidak sah di sini, kolom sini, mendahulukan perkataan akbar daripada perkataan Allah. Seperti akbaru Allah. Diterbalikkan pun dah boleh. Tidak sah takbiratul ihramnya. Dan yang ketiga, kolom tidak sah juga, menambah 3 sifat di antara keduanya. Seperti Allah, ni yang asalnya Allah ni, ditambahnya Al-Jalil, sifat Allah. Al-Azim, sifat Allah, dan Halim, sifat Allah. Baru tak akbar. Asal Allahu Akbar. Ditambah 3 sifat, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Kalau 1, 2, boleh. Kalau sudah 3 tu, tidak boleh. Okey, selesai sudah. Kemudian tadi berpindah beberapa perkara berkenaan dengan takbiratul ihram. Yang pertama, takbiratul ihram mestilah diucapkan dengan bahasa Arab. Jika tidak berupaya menyebut lafaz Allahu Akbar sesudah ia mempelajarinya, maka lafaz Allahu Akbar itu wajib diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kalau boleh, selagi tani berupaya, lafaz Allahu Akbar itu jangan kamu sebut dengan bahasa lain. Melainkan kamu sudah belajar. Kalau sudah dapat, barutah kamu boleh terjemahkan dengan bahasa lain. Yang kedua, orang yang bersembahyang adalah mendengar kesemua huruf yang dilafazkannya sekiranya pendengarannya itu dalam keadaan normal. Orang yang bersembahyang itu adalah mendengar semua huruf yang dilafazkannya. Artinya kata ni sendiri mesti mendengar tu bacaan kata ni. Dia boleh baca dalam hati. Faham tak? Kalau baca dalam hati, dah sah sembahyang. Segala bacaan ini mesti dilafazkan, dikeluarkan. Sekurang-kurangnya telinga kita ni sendiri yang mendengar apa yang kita ni cakap. Kita ni baca.
Wajib melafazkan takbiratul ihram dengan bersuara, yaitu sekira-kira dapat didengar oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, hendaklah disertakan dengan niat ketika melafazkan takbiratul ihram sebagaimana yang telah disebut. Kan cikgu ada pernah menerangkan sebelum ini, ketani masa nyebut Allahu Akbar itu ketani pada masa itu juga ketani memasang niat. Jangan lupa disertakan dengan niat tuh. Oke, yang nomor 4 lagi, membaca suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah ialah surah dibaca semasa menunaikan sembahyang, di mana suratul Fatihah ini akan dibaca ke semua 4 rakaat bagi sembahyang Zuhur, Asar dan Isya. Kalau sembahyang subuh 2 rakaat, kalau sembahyang maghrib 3 rakaat. Wajib dibaca nih suratul Fatihah setiap rakaat. Dan bacaan surat Fatihah ini adalah lurus hukum tajwidnya, sebutan hurufnya, panjang pendeknya mesti lurus. Contohnya di sini cikgu bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Huruf ha. Dua harkat. Maliki middin. Panjang nih. Din. Muta'arid li sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Jangan sta'in. Ta'in. Ha bulat. Indah sama dengan ha yang sebenarnya ini. Sebutannya pun lain tuh. Ini ihdinas sot kan sin. Ihdinas siratal to kanya ta. Siratal mus nipis. Mustaqim qaf. Siratal ladzina an amzah an'am. Ain. Jangan siratal ladzina an'am. Semuanya ta'ain. Ini amzah an'am ta'alaihim. Ghain. Ghairil ghain. Maghdubi alaihim. Walad 5 harkat, 5 jari. Masukkan. Sudah yang kelima tuh masukkan dia. Dolin. Jangan terlampau ditahan lamnya tuh. Dolin. Jangan ditahan di sini. Udah boleh tuh. Dolin. Ya, tuh cara membaca suratul Fatihah. Oke, beberapa masalah dengan perkara suratul Fatihah ini. Beberapa perkara berkenaan dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama, orang yang sembahyang wajib membaca suratul Fatihah secara tertib, tersusun. Suratul Fatihah mempunyai 7 ayat, 25 kalimah, dan 156 huruf. Yang kedua, hendaklah ia membaca dengan bertajwid, yaitu memelihara segala makhraj, huruf, baris, dan sabdunya. Yang ketiga, wajib melafazkan satu-satu kalimah ketika membaca suratul Fatihah dengan lafaz yang tidak mengubah makna. Jika sekiranya dilafazkan dengan lafaz yang tidak mempengaruhi kesahihan makna, maka Fatihahnya tidak batal. Yang keempat, wajib dibaca suratul Fatihah dengan sebutan bahasa Arab dan tidak usah dibaca terjemahannya kerana terjemahan bukan Al-Quran. Mesti baca dengan Arab, jangan baca Melayunya, arti Melayunya dah boleh. Yang kelima, orang yang tidak tahu membaca suratul Fatihah kerana ketiadaan guru, tiada mushaf, tidak mampu membacanya dengan sempurna kerana ia baru belajar atau kerana ia baru memeluk agama Islam, maka wajib ke atasnya mengganti dengan membaca 7 ayat Al-Quran yang tidak kurang bilangannya. Bilangan hurufnya, huruf-huruf suratul Fatihah sebanyak 156 huruf. Apa tuh bacaan yang perlu diganti kalau ya indah tahu membaca surah Fatihah? Nina.
Jika dia tidak berupaya membaca ayat Al-Quran, maka wajib dia membaca zikir atau doa yang tidak kurang bilangan hurufnya daripada huruf-huruf surat Al-Fatihah. Seperti zikir berikut. Ini kita baca 2 kali ya, baca 2 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Sebanyak 2 kali bacaan zikir ini tersebut bagi menyamai bilangan huruf-huruf suratul Fatihah. Okay, yang ketujuh, jika tidak berupaya membaca zikir atau doa, maka wajib dia diam kadar masa membaca suratul Fatihah. Kalau membaca surat Fatihah itu makan masa dalam 3 minit, maka dalam 3 minit itu kamu diam. Kalau anda dapat membaca suratul Fatihah tu, kalau anda dapat membaca zikir-zikiran ini tadi juga, maka diam selama 3 minit. Kira-kira 3 minit itu kita membaca suratul Fatihah. Itulah mengenai dengan penerangan tajuk apa tu tadi? Suratul Fatihah. Okay, sampai sana dulu. Wallahu alam bisawab.